ghalib, berdasarkan kepada kebiasaan. Contohnya, walaupun kalau kita katakan ramai orang yang tak munasabah dia berpakat untuk berdusta itu tak sama dengan seorang mungkin juga dia ada kalau tak menipu pun mungkin dia lupa. Kalau ramai yang meriwayatkan tak jatuhlah walau satu huruf sebab ramai yang meriwayatkan. Tapi kalau seorang kemungkinan dia lupa satu perkataan, ya tak? Jadi macam mana wajib beramal dengan hadis tu? Kaedah ni yang kita belajar ni, dia adalah berasaskan kepada az-zunun, berdasarkan kepada sangkaan kuat bahawa yang diriwayatkan itu adalah sahih selama mana yang meriwayatkan itu adalah seorang yang adil menurut riwayat hadis. Orang adil ni arti orang dhabit, orang ingat apa yang dia sebut, apa yang diriwayatkan, orang yang warak dan sebagainya, semua syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama hadis. Contoh artinya banyak masalah agama ni bergantung pada sangkaan kuat. Baik. Yang kedua, ilmu fiqh. Contoh saya nak bawa dalam ilmu fiqh di sini ialah syarat untuk seseorang menjadi pemerintah, ataupun dalam kitab fiqh disebut al-imamah. Syarat seseorang untuk menjadi khalifah, ataupun dalam konteks sekarang menjadi Perdana Menteri, ataupun menjadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam konteks sekarang. Syarat yang ditulis oleh ulama itu kalau kita bacakan zaman sekarang payah nak jumpa. Antaranya syarat muktasabah, seperti mana yang ditulis oleh Imam Al-Juwayni. Syarat muktasabah ni mana syarat yang boleh diusahakan, seseorang tu dia boleh belajar dan sebagainya. Antara syarat dia adalah mesti al-alim, dia tu alim tahap mujtahid. Itu saya kata pemerintah, ulama zaman sekarang pun nak dapat taraf mujtahid tu payah. Jadi kat sini lah digunakan kaedah al-aqrab fal-aqrab, al-amsal fal-amsal. Tak dapat, orang kata bahasa Melayu apa tu, tak dapat rotan akal berguna. Macam tu. Ni formula ni. Sangkaan kuat, maknanya berdasarkan kepada apa yang kuat, walaupun tidak 100%, tetapi berdasarkan kepada apa yang kuat, kita cari orang yang paling dekat sifatnya dengan mujtahid. Kalau ulama dulu menggariskan pertama sekali adalah mesti ada ilmu taraf mujtahid, zaman sekarang ni kita kata apa? Paling tidak, tuan-tuan jawablah sendiri kan. Paling tidak baca Quran bolehlah, paling tidak baca Quran tu fahamlah, ya tak? Jadi tuan-tuan bincanglah sendiri kan. Jadi sebenarnya Islam ajar kita ambil yang paling kuat tu. Jangan kita bagi alasan daripada awal, ala hari ni mana ada, memang tak ada dah, kau cari sampai sudah takkan dapat. Memang takkan dapat macam Rasulullah, takkan dapat macam Umar bin Khattab, takkan dapat dah. Tapi wajib ke atas kita berdasarkan kepada formula ini untuk mendapatkan orang yang paling hampir dengan sifat khulafa ar-rasyidin. Kalau tak paling hampir pun al-aghlab, yang paling kebiasaan kebanyakannya dia berada pada taraf yang munasabah berdasarkan pada syarat itu. Begitu juga dengan syarat yang kedua selepas daripada al-ilmu ialah syarat wara'. Wara', orang yang tidak fasik. Jadi kalau kita bahaskan wara' tu macam mana, kadang-kadang kita ni iman turun naik, mana ada orang yang maksum macam Rasulullah SAW, mana ada orang macam Umar bin Khattab yang syaitan nak jalan pun dia jalan macam ni, Umar jalan ke sini, tak berani syaitan nak rakit dengan Umar. Ada ke orang macam tu zaman sekarang? Tak ada. Bahkan dalam meriwayatkan hadis, perawi hadis tu pun diperbincangkan oleh ulama ketika bincang pasal hadis yang diriwayatkan oleh seorang ni, dia ada turun naik imannya, kadang-kadang dia lupa, kadang dia ingat. Kalau kita bincang benda tu sampai ke sudah takkan habis. Jadi kaedah dia apa? Kaedah dia ambil al-aghlab, ambil kebiasaan yang kuatnya yang mana. Kalau yang kuatnya dia itulah seorang yang wara', kita pegang yang itu. Kalau maknanya itu sebab dalam ilmu hadis ni bukan sebarangan dia tak macam qadi hakim, dia depan mengkis, dia nak jatuhkan hukuman ke atas kes. Tapi ulama hadis ni
dia berdepan dengan orang. Jadi dia menjatuhkan hukuman ke atas orang itu. Orang ni dipercayai thiqah atau tak. Bosa cerita tu kan. Kalau hakim satu kes tu lah, luar daripada kes tu dia tak bincang lah. Masa kocik dia ke, masa dia dah tua ke, masa dia kencang ke, tak ada bincang lah. Tapi kes tu saja. Tapi ulama hadis dia bincang orang tu daripada mula dari kocik dia sampai ke tua dia, perangai dia macam mana, dia warak ke, thiqah ke tidak. Begitu juga dengan syarat menjadi al-imamah, pemerintah. Dibincangkan orang tu sendiri, sirah zatiyah dia, profil dia, perangai dia, itu semua perlu diteliti. Dan kita takkan dapat 100% macam mana kita nak dalam syarat. Oleh sebab itulah kita guna kaedah ini, bergantung maslahah kita tu tercapai dengan kita bergantung kepada apa yang kuat. Kalau kuatnya adil, kuatnya soleh, maka kita pegang pada itu. Ya, jangan terbalik pula. Ya, hari ni orang tak kisah dah adil ke, ilmu ke, tak ada, yang penting siapa popular. Jadi itu langsung tak boleh pakai kan? Jadi kuatnya yang sebelah mana? Dalam ilmu usul, makna perkataan dalam Quran dan hadis, contoh mudah, dalam kita memahami Al-Quran dan hadis pun sama juga. Ulama menggunakan kaedah yang sama juga. Ya, contohnya ayat yang memerintahkan kita agar mengambil wuduk. Agar mengambil wuduk. Idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Apabila kamu nak mendirikan solat, ayat itu surah wuduk, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka dan tangan kamu. Basuh muka, basuh tangan. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu pada kepala kamu. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu. Jadi persoalan di sini ialah ada yang membaca wa arjulikum, sapu kepala dan sapu kaki, ataupun sapu kepala wa arjulakum, basuh kaki. Itu khilaf. Sebab kataan arjulakum ke arjulikum, kaki-kaki itu. Poin saya nak sebut di sini ialah, nak ceritanya, bila dikaji, diteliti apa yang Rasulullah SAW buat dan sebagainya, kaki itu dibasuh, bukan disapu. Tapi bila kita kata macam tu, formulanya itu adalah sangkaan kuat kita berdasarkan dalil-dalil yang ada, tanpa menafikan sesiapa yang berpegang kepada yang kedua, iaitulah wa arjulikum, dia sapu je kaki dia. Itu tak dapat dinafikan, benda itu tetap ada, tak boleh dibatalkan. Kita ambil pelajaran ni kejap lagi ya. Ini masih lagi teori. Baik, saya nak pergi kepada contoh masa kini ya. Contoh masa kini, pendirian politik. Sebab ni kita punya kuliah siasat syar'iyah kan, pendirian politik. Jadi macam mana kita nak buat pendirian politik berdasarkan kepada apa yang ada di depan mata kita? Berdasarkan kepada ghalibuz zon kuat, sangkaan kuat kita. Bila sangkaan kuat kita ke atas satu-satu parti ke, satu-satu orang ke, kita kena tengok keseluruhan, bukan berdasarkan kepada hari ini dia cakap macam ni. Kita pun buat keputusan pendirian kita macam tu. Kita kena faham politik ni adalah persepsi. Persepsi ni maksudnya kita manusia ni, dia bila tengok sesuatu, dia terpengaruh segera benda tu. Terus ada hukum dalam kepala dia. Esok tengok benda lain pula jadi kan. Macam saya selalu sebutlah bila cakap pasal persepsi ni, kalau kita tengah elok-elok duduk sini kan, tiba-tiba masuk seorang dia lampang imam kan. Kan kita tahu ada persepsi. Persepsi kita, budak ni tak betul ni, ataupun macam mana ke, tahu kita marah, kita lampang dia balik kan. Itu persepsi. Lepas itu dia kata dia cari dia ni dah 5 tahun dah, hutang 30,000 tak bayar-bayar. Tahu berubah balik persepsi kita. Duduk minum air. Persepsi ni boleh berubah-ubah tuan-tuan dan puan. Dalam politik kita tak boleh guna yang tu. Kita mesti dasarkan kepada sangkaan kuat. Bila sebut sangkaan kuat, ghalib kebiasaannya, dia mesti berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk yang banyak. Benda tu kena dikaji dari segi ideologinya, kena dikaji daripada dulu sampai sekarang, apa pendirian dia. Itu semua baru kita boleh buat keputusan ya, berdasarkan kepada apa yang syarak ajar. Kita nak dapat maslahah kita kena kaji betul-betul, dan kita kena ambil tengok keseluruhan ya. Kemudian yang kedua, SOP COVID-19. Ini contoh lagi.